Okey, selamat pagi semua pelajar kelas 1 Omega. Boleh dengar suara saya? Boleh. Nevia, terima kasih. Jadi kalau Nevia boleh dengar, yang lain-lain juga saya rasa boleh dengar lah ya. Okey, bagus. Baik. Um, Okey. So kita mulakan kelas ya. Saya boleh mulakan kelas sekarang. Hari ini kita akan masuk topik yang baru ya. Bab yang baru iaitu bab 5 Jirim ya, Jirim ya, ini nama dia Jirim ya. Okey, sekejap ya. Okey. Boleh tengok sebelum saya mula ya, boleh tengok saya punya presentation? Boleh nampak apa yang saya tunjuk di skrin? Boleh. Boleh ya. Okey, terima kasih. Siapa lagi join? Okey, Yanli boleh. Okey, tak apa. Siapa ni mau check lagi? Chong Yan Li boleh. Ini siapa? Long Ming An. Okey lah, boleh lah ya. Okey, no problem. Okey. Jadi, hari ini kita akan masuk tajuk yang baru iaitu jirim. Saya akan terangkan dahulu secara teori sebelum mungkin macam biasalah bila kita masuk sekolah kembali kita akan buat praktikal di sini. Jadi, sebelum saya sambung bab 5, kita tengok dulu isi kandungan. Ya. Paling penting kita kena ingat isi kandungan dan kita kena ingat balik apa yang kita sudah belajar. Ya, yang topik-topik yang lepas, yang sebelum ini. Okey. Jadi, ini adalah isi kandungan. Okey, isi kandungan untuk sains tingkatan 1. Jadi bab 1 ini tema yang pertama ya, kaedah saintifik. Ini untuk tema yang pertama, bab 1 kita belajar pengenalan kepada penyiasatan saintifik. Ini semua kita sudah belajar ya. Kemudian kita tengok bab 2, bukan bab 2 ya, tema yang kedua. Tema yang kedua ini kita belajar tentang benda-benda hidup ya. Bila saya cakap benda hidup, maksud dia manusia, binatang dan tumbuh-tumbuhan. Baik, kita ingat lagi ya, kamu masih ingat lagi di dalam tema yang kedua ini kalau kamu tengok ya di skrin ada 3 bab ya. Bab 2, bab 3 dengan bab 4. Ada 3 bab ya. Bab 2 kita sudah belajar tentang sel dan kita juga telah buat aktiviti untuk melihat sel melalui mikroskop ya, kalau kamu masih ingat lagi ya. Bab 3 tentang koordinasi dan gerak balas. Kita juga telah belajar tentang kawalan air di dalam badan dan juga kawalan suhu di dalam badan. Kan, ini bab 3. Dan bab 4 kita baru saja habis ya. Bab 4 pembiakan kita baru saja habis. Kita belajar sistem pembiakan ataupun sistem pembiakan untuk manusia ya, 4.2 sampai 4.6, dan last sekali ya, dalam bab 4 kita belajar tentang pembiakan tumbuhan. Okey, ini kita sudah habiskan ya, pembiakan tumbuhan dan pembiakan manusia. Okey. Dan seterusnya kita belajar tema yang ketiga. Ini yang kita akan baru masuk sekarang. Tema yang ketiga ini tajuk dia ialah penerokaan unsur alam.
penerokaan unsur dalam alam. Okey. Sebenarnya bab 3 ini kita belajar tentang bahan-bahan yang ada di sekeliling kita. Okey. Bahan up macam mana kelas? Benda yang hidup atau benda yang bukan hidup? Siapa boleh jawab di sini? Bab tema 3, kita belajar benda hidup ke atau benda yang bukan hidup? Siapa boleh jawab? Bab 5, jirim. Boleh dengar tak? Hello? Tema 3, kita belajar benda hidup ke benda bukan hidup? Siapa boleh jawab? Bukan hidup. Betul. Bab, minta maaf ya, tema 3. Tema 3, bab 5 dan berapa bab sekian? Saya cuba tengok dulu. Bab 5, bab 6 dan bab 7. Ada 3 bab ya. Dalam tema yang ketiga, kita belajar 3 bab. Bab 5, jirim. Bab 6, jadual berkala. Dan bab 7, udara. Okey. Dan kamu ingat sahaja, tema yang ketiga ini kita belajar benda-benda yang bukan hidup. Tema yang kedua tadi, bab berapa tadi? Bab 2, bab 3 dengan bab 4, kita belajar benda yang hidup. Ya. Jadi tema yang ketiga, bab 5, benda yang bukan hidup. Ya, contohnya apa? Contohnya air. Contohnya besi. Barang-barang di sekeliling kita yang bukan hidup. Ya, benda-benda plastik dan sebagainya, kita akan belajar sedikit tentang benda yang bukan hidup. Ya. Tema yang kedua ialah benda hidup. Contohnya benda hidup apa? Saya sudah cakap tadi, manusia, binatang ataupun haiwan dengan tumbuh-tumbuhan. Itu benda hidup. Ya, sebab sains ini luas ya. Sains ini sangat luas. Kita belajar tentang diri kita, kita belajar tentang tumbuh-tumbuhan, kita belajar tentang haiwan dan kita juga belajar tentang benda yang di sekeliling kita. Contohnya apa? Contohnya air, ya, contohnya angin, contohnya batu, tanah, ya, dan segala benda yang kita berada di sekeliling kita. Okey. Jadi tema yang ketiga ini ada 3 bab. Yang pertama ialah bab 5, jirim. Kemudian yang kedua ialah bab 6, jadual berkala. Dan bab 7, kita belajar tentang udara. Ya, udara juga benda yang bukan hidup kan? Okey. Harap boleh faham lah ya. Jadi tema yang satu sudah habis. Tema yang kedua sudah habis. Dan kita sekarang belajar tema yang ketiga. Tema yang ketiga tentang benda yang bukan hidup. Baik? Okay, kita teruskan sahaja. Kamu boleh buka buku teks juga. Kita teruskan muka surat 138, iaitu jirim. Ya, jirim. J-I-R-I-M. Okey. 5.1, ada berapa subtopik dalam ini? Pendek saja ya. Kalau kamu tengok di depan paparan, kamu tengok saya punya display, cuma ada 2 subtopik saja ya. 5.1 dengan 5.2. 5.1 dengan 5.2 ya. 5.1 jirim dan alam dan 5.2 3 keadaan jirim. Ini sangat pendek saja ya. Bab 5 ini dia pendek saja. Sebenarnya dia banyak aktiviti, tapi tak apa. Nanti kita cuba buat aktiviti bila datang ke sekolah ya. Baik. Seterusnya kita boleh juga buka buku teks, sama sahaja ya. Saya juga rujuk buku teks. Kenapa saya rujuk buku teks? Supaya senang kamu lihat dan rujuk kembali sebab kamu pun ada buku teks kan. Baik. 5.1,
Okey. Saya akan skip semua. Yang pertama, apa itu jirim? Okey. Apa itu jirim? Mungkin kamu baru pertama kali dengar perkataan jirim. Ya. Jirim ini, apa maksud dia? Okey. Semua benda yang mempunyai apa? Tengok di depan ini. Saya sudah highlightkan dengan warna kuning. Semua benda, semua benda, semua benda yang mempunyai apa? Mempunyai apa kelas? Mempunyai jisim. Apa pula jisim ini? Dan memenuhi ruang. Okey. Jirim ini dia mesti ada jisim dan dia mesti memenuhi ruang. Ini apa itu yang kita maksudkan sebagai jirim. Okey. Jangan confuse ya, jirim dengan jisim. Dia ada dua di sini. Satu jirim dan satu lagi jisim. Mungkin kamu confuse nanti. Satu jirim ya, ini jirim dan satu lagi jisim. Okey. Jirim ini dia kata semua benda. Semua benda. Contohnya kamu tengok di sekeliling kamu. Ya. Handphone kamu adalah jirim. Ya. Segala benda yang kamu boleh pegang, yang kamu boleh rasa, yang kamu boleh sentuh. Contohnya kalau gambar depan, kalau kamu tengok saya punya kamera, mouse ini adalah jirim. Kenapa? Sebab dia ada berat. Ya, kita boleh sentuh dia. Kita boleh rasa dia. Itu adalah jirim. Okey. Dan apa itu jisim? Apa itu jisim kelas? Jisim, sekejap ya. Jisim. Saya ambil di sini ya, saya tulis di sini. Jisim ini adalah dia mempunyai, senang ceritalah, dia ada rasa berat. Dia ada rasa berat. Ya. Bila kita angkat benda itu, kita boleh rasa dia berat. Dan itu juga dikatakan jirim. Dan apa pula yang memenuhi ruang? Contohnya kamu ambil air, kamu letak di dalam gelas. Ya. Air itu dia penuh atau tidak ruang itu? Ruang di dalam gelas, dia penuh atau tidak? Kalau kamu ambil air, masukkan ke dalam gelas dan air itu penuh, bukan? Kalau air itu penuh, maka air itu kita panggil dia sebagai jirim. Ya, air itu adalah jirim. Okey. Boleh dikatakan semua benda. Okey. Boleh dikatakan semua benda, kalau kamu tengok sini, semua benda dia adalah jirim. Kalau saya mau tanya kamu, okey. Badan manusia, siapa boleh jawab di sini ya? Badan manusia dia jirim atau bukan? Siapa boleh jawab? Badan manusia jirim atau bukan jirim? Saya tunggu jawapan. Badan manusia jirim atau bukan? Betul atau bukan? Ya atau tidak? Badan manusia. Siapa boleh jawab? Badan manusia jirim atau bukan? Chong Yan Li. Badan manusia adalah jirim. Ya, betul. Badan manusia adalah jirim. Baju yang kita pakai sekarang, baju yang kamu pakai sekarang, jirim atau bukan? Ya atau tidak? Jirim atau bukan jirim? Baju, pakaian yang kamu pakai, jirim atau bukan jirim? Pakaian. Jirim atau bukan kelas? Hello?
Adakah kamu di sana? Saya tunggu jawapan kamu. Baju yang kita pakai jirim ke bukan jirim? Ada orang ke ni? Saya tanya tidak ada orang jawab pun. Saya tanya baju yang kita pakai jirim atau bukan jirim? Bukan jirim. Bukan jirim, baju yang kita pakai bukan jirim. Kamu tengok balik, ya. Apa itu jirim? Semua benda yang mempunyai jisim dan memenuhi ruang. Maksud dia, semua benda. Kalau kamu tengok buku teks ataupun tengok saya punya presentation, dia kata hampir semua benda yang ada berat. Baju kita ada berat ke tidak ada berat? Baju yang kita pakai, kita boleh pakai, kita boleh rasa baju ini. Adakah baju ini bukan jirim? Baju adalah jirim. Hampir semua benda adalah jirim, ya. Kamu kena faham ini betul-betul. Ya. Kalau bukan jirim, you tidak nampak. Macam kalau you nampak hantu, contohlah, ya. Hantu itu jirim ke bukan? Hantu bukan jirim sebab kita tak boleh rasa, kita tak boleh pegang dia. Biasanya jirim ini kita boleh angkat, kita boleh rasa, kita boleh pegang dia. Okey, itu biasanya jirim, ya. Okey. Semua benda biasanya jirim, ya. Air adalah jirim. Udara adalah jirim. Kayu, gelas, handphone, semua adalah jirim. Okey. Baik. Seterusnya, semua benda hidup. Kamu tengok di sini, ya. Saya cuba besarkan lagi sedikit. Kamu tengok di sini. Okey. Dia katakan di sini, semua benda hidup, manusia, tumbuhan dan haiwan adalah jirim. Semua benda. Okey. Benda yang bukan hidup seperti apa? Benda yang bukan hidup seperti air, tanah, batu, udara juga adalah jirim. Senang saja kamu nak ingat, kamu nak tahu. Jirim ini kita boleh rasa, kita boleh pegang, dia ada berat. Kalau benda itu tidak ada berat dan kita tak boleh rasa, itu bukan jirim. Ya? Okey. Semua benda adalah jirim. Kamu kena faham ini. Baik. Dan apa pula contoh yang bukan jirim? Apakah contoh yang bukan jirim? Okey, kita tengok dulu. Baik. Kita tengok dulu gambar di sini, ya. Di dalam beaker ini, dia ada letak tanah. Okey, dia letak tanah di dalam beaker. Dan tanah ini, apabila kita gunakan alat penimbang, kita gunakan neraca tuas, alat penimbang, dan alat penimbang ini akan naik ke atas. Okey. Jadi, udara ini, tanah ini, jirim ke bukan jirim? Jadi, tanah ini adalah jirim. Kenapa tanah ini dipanggil jirim? Sebab dia ada jisim ataupun dia berat. Kalau dia berat, kita boleh rasa dia berat, maka kita panggil dia adalah jirim. Okey? Okey. Baik. Seterusnya. Ya, ini tak apalah. Ini nanti saya akan tunjukkan contoh dia sebelum ini. Okey. Udara. Udara juga adalah jirim, ya. Dan seterusnya sifat fizik jirim. Apa itu dipanggil sifat fizik? Sifat fizik ini contoh dia takat didih. Ya, takat didih ialah 100 darjah Celsius untuk air. Dan dia boleh larut di dalam, gula boleh larut dalam air kopi. Ini kita panggil sifat fizik untuk jirim. Okey. Yang seterusnya mungkin pemegang periuk diperbuat daripada bahan penebat haba seperti plastik. Dia boleh menebat haba. Kemudian ada juga jirim yang boleh
konduktor haba. Okey. Dan takat lebur untuk contoh jirim, ya, ialah suhu tetap ketika ais berubah menjadi cecair pada tekanan tertentu. Ini adalah sifat-sifat fizik untuk jirim. Okay. Jirim ini bukan semua yang sama, ya. Kadang-kadang ada jirim yang berbeza sedikit. Tetapi secara umumnya apabila kamu boleh rasa satu benda itu, boleh rasa, boleh angkat dan terasa berat, itu adalah kita panggil sebagai jirim, ya. Okey. Ada soalan? Ada soalan sampai sini? Baik. Saya akan berhenti setakat ini. Kita akan sambung sifat kimia jirim pada hari besok, ya. Besok kita ada kelas dan saya akan mulakan pukul 11.30 pagi untuk kelas besok. Okey, besok kita ada 3 waktu. Kita akan buat online mungkin dalam lebih daripada 30 minit. Okey, ada soalan? Ada soalan nak tanya? Kalau tidak ada soalan, kalau ada. Siapa tadi? Nevia. Kalau tidak, okey, bagus. Kalau tidak ada soalan, kita berhenti setakat ini. Kita akan sambung sifat kimia jirim besok pagi. Ya, okey. Kalau tidak ada soalan, okey. Kalau ada soalan macam biasa boleh berikan pada kita punya Telegram. Ya, boleh tanya saya pada Telegram group. Okey. Dan latihan saya akan berikan nanti di dalam grup Telegram. Okey. Kalau begitu, saya rasa sampai sini saja kita punya kelas online. Saya akan sambung besok. Jadi kita jumpa besok pagilah. Pukul berapa besok? Besok pukul 11.30. Kita jumpa semua pukul 11.30 pagi besok. Okey. Jadi itu saja untuk hari ini. Terima kasih. Kita jumpa esok. Bye-bye. Terima kasih, cikgu. Terima kasih. Boleh keluar sekarang. Terima kasih.